Lawatan kerja ke ladang ternakan udang laut dalam kolam syarikat Golden Corporation Sendirian Berhad di tapak ternakan udang Sungai Penyatang, Telisai dan stesen pam bekalan air laut Kampung Keramut di daerah Tutong diadakan baru-baru ini. Semasa lawatan itu, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan mengongsikan penghasilan udang laut syarikat berkenaan dijangka meningkat daripada 104 tan metrik pada bulan Februari lalu kepada kira-kira 2,000 tan metrik dengan nilai 15.98 juta ringgit pada hujung tahun ini. Seperti yang tadi ketahui, keluaran sektor perikanan, especially udang, dalam tempoh 3 tahun yang lalu berkurangan disebabkan keluaran udang tadi aquaculture melalui udang blue shrimp ada menghadapi sedikit penyakit. Jadi untuk mencegah merebak penyakit yang menyerang blue shrimp itu, jadi beberapa aktiviti pengeluaran telah dikurangkan untuk peladang-peladang pengusaha untuk membersihkan kolam dirang. Jadi keluaran misalnya 2017 450 tan turun kepada 300 tan 2018 dan turun lagi kepada 300 tan 2019. Walaupun dalam 2020 ini sehingga ujung Februari mencapai 100 tan. Jadi oleh demikian artinya kalau ujung tahun kalau dikira boleh mencapai balik lagi keluaran 2017, even lebih daripada itu lagi dijangkakan, alhamdulillah. Ladang ternakan udang laut dalam kolam syarikat Golden Corporation Sendirian Berhad di tapak ternakan udang Sungai Penyatang menggunakan alat automated water quality yang dapat mempamerkan data parameter air dalam kolam-kolam ternakan udang. Sejak Januari tahun ini, syarikat berkenaan menghasilkan 104 tan metrik udang laut, iaitu 44 tan metrik udang vaname dan 60 tan metrik udang harimau. Syarikat ini juga mengusahakan ternakan udang rostris dan vaname di tapak-tapak ternakan di Kampung Keramut, Telisai dan Sungai Paku. And hopefully next year, and we can reach to 4 to 5,000 metric ton production for the cater the export market. We are export so many countries around the world. So Brunei blue shrimp or Brunei white shrimp is very, very famous in the world. Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan melalui Jabatan Perikanan menyediakan infrastruktur seperti stesen pam bekalan air laut bagi memudahkan operasi perusahaan ternakan udang laut dalam kolam. Stesen pam air laut ini disediakan bagi membantu pengusaha-pengusaha ternakan udang di kawasan berkenaan. Stesen pam air laut Kampung Keramut yang menyediakan 2 buah asam untuk dibekalkan air laut kepada pengusaha-pengusaha udang di kawasan sinilah. Kawasan ini boleh menghasilkan dalam 800 ke 900 tan metrik udang setahun. So, ia adalah kritikal pam air laut untuk operasi pengusaha-pengusaha ternakan udang laut di kawasan ini. So, baru-baru ini jabatan baru mendapat kebenaran untuk satu syarikat Asrina Sendirian Berhad untuk melaksanakan penyambungan paip menambah lagi ke depan around 200 meter lah bagi mencukupkan bekalan air laut kepada pengusaha-pengusaha udang di kawasan ini. 16 produk makanan yang baharu keluaran sebuah syarikat tempatan di negara ini akan memasuki pasaran Jepun. Produk-produk tersebut dikeluarkan oleh BMC Food Industries dengan kerjasama makanan berkualiti premium Jepun. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Produk-produk tersebut dihasilkan dengan kerjasama
4 buah syarikat Jepun iaitu Chibo Company Limited, Ginza Retail Company Limited, Kanda Farm dan Harris. Sistem One Common Billing System OCBS dilancarkan oleh Jabatan Perbendaharaan Kementerian Keuangan dan Ekonomi dan Jabatan Kemajuan Perumahan Kementerian Pembangunan bagi memudahkan orang ramai membuat pembayaran bil perumahan dengan lebih mudah iaitu secara dalam talian atau online. Sistem akan memudahkan penyediaan penjenaan bil dan memantau bil-bil yang tertunggak dengan penyediaan laporan yang lengkap dan tepat. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi kedua. Dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Engineer Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan. OCBS merupakan sistem lanjutan daripada sistem e-payment gateway EPG yang disediakan untuk agensi kerajaan yang tidak mempunyai sistem bil atau sistem kutipan hasil sebelum ini. Cara-cara perancangan dan pelaksanaan pengurusan ladang luar negara memberi inspirasi kepada 3 pengusaha tempatan untuk bergiat aktif dalam bidang perusahaan pertanian. Awang Muhammad Adi Suwardi bin Haji Nordin, Awang Billy Low Pohon dan Awang Juhan bin Haji Tuah, pengurus-pengurus syarikat Sinar Tenaga Sendirian Berhad mula berkecimpung dalam bidang pertanian pada tahun 2016 melalui skim Projek Rintis yang diperkenalkan oleh Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Syarikat ini ditawarkan tapak site A1 seluas 5 hektar di kawasan kemajuan pertanian KKP Tungku pada tahun 2018 berikutan tanaman sayur-sayuran dan buah-buahan mereka yang progresif. Berlatar belakangkan bidang perbankan, Awang Muhammad Adi Suwardi mula tertarik dalam bidang pertanian ini selepas membuat lawatan ke ladang-ladang di negara Taiwan. Hasil daripada lawatan itu, beliau membawa pengetahuan dan teknologi pertanian baharu ke negara ini. Kami ada membuat ada kena bagi peluang untuk projek rintisan ni. Jadi dari sana kami berminatlah dan saya juga sendiri pergi ke negeri luar untuk melihat macam di Taiwan untuk mendalami cara bertanam itulah. Inspirasi ini sebenarnya banyak daripada melihat peladang-peladang lain dan juga daripada titah ke bawah duli yang Maha Mulia. Dari sanalah malar kerana sabut-sabut yang sendiri bertanam ni berusahalah macam mana untuk membuka peluang pekerjaan juga untuk orang di sana kan. Perusahaan tanaman sayur-sayuran ini menggunakan teknologi sistem fertigasi dan rumah terlindung, manakala tanaman buah-buahan tidak bermusim pula menggunakan sistem pengairan titis dan trellis. Seperti syarikat-syarikat lain, syarikat Sinar Tenaga Sendirian Berhad mengalu-alukan pengusaha-pengusaha tempatan untuk bekerjasama dalam bidang pertanian, sama ada dari segi pengurusan ladang, teknologi digunapakai, kepakaran pertanian dan pasaran. Peladang artinya macam matching untuk kira mengambil kontrak sama-sama peladang-peladang lain. Masa ni belum ada, tapi kami mengalu-alukanlah kalau ada syarikat yang mau bekerjasama, sama ada dari segi
management ataupun pemasaran, boleh tu insyaAllah. Tanaman utama syarikat ini antaranya lada hijau Thailand, lada merah Thailand, parkisa, tomato cherry, kacang panjang dan terung. Selain itu, syarikat ini juga menanam buah tembikai susu, tembikai wangi dan buah naga. Pada tahun 2018, syarikat ini telah menghasilkan pengeluaran sebanyak 17,431 kilogram dengan nilai pasaran RM104,239.13, manakala pada tahun 2019 hasil pengeluaran sebanyak 133,134 kilogram dengan nilai pasaran RM593,700.10. Buah-buahan dan sayur-sayuran syarikat ini dipasarkan di semua cawangan Superchef, warisan dan di beberapa restoran tempatan. Dengan mendapat bantuan dari kerajaan khusus Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan melalui Jabatan Pertanian dan Agri Makanan, syarikat ini berhasrat untuk meningkatkan lagi hasil pengeluaran ladang di masa akan datang dan menghasilkan tanaman yang berkualiti untuk pasaran ekspor. Dari pertanian banyak membantu dari macam mencek kami punya tanaman kami macam mana daripada penyakit, dijauhkan daripada penyakit apa tu, dan juga selalu mengadakan kursus macam good practice farming apa tu lah, macam ni orang macam mana cara yang lurus untuk tanaman ni lah. Selalu ada orang mengadakan dalam setahun lah tu, memang adalah, and then current selalu melawat, memastikanlah segala pemasaran juga diorang ada menolong juga, pihak kerajaan ada menolong dari segi macam mana akan mengeksport apa tu semualah. Menurut Awang Muhammad Adi Suwardi, melibatkan diri dalam bidang perusahaan pertanian ini memerlukan ketekunan dan kesabaran yang tinggi. Dengan asas pendidikan pertanian yang berkualiti juga dapat melahirkan golongan peladang belia yang boleh diharap dengan menerajui pertumbuhan industri pembangunan sektor pertanian bagi pertumbuhan ekonomi negara. Bagi saya, belia-belia di luar sana jangan takut. Pasalnya kerajaan tani sentiasa suportif dalam barangan ini. Asal saja tani gigih dan rajin lah, dan yakin bahawa barangan ini boleh maju, insyaAllah. Boleh tak? Makanan ringan seperti gulali atau dikenali sebagai cotton candy sememangnya amat digemari, lebih-lebih lagi golongan kanak-kanak kerana rasanya yang manis, lembut, beraneka warna dan perisa. Perusahaan cotton candy ini walaupun dilihat kecil, namun jika dijalankan dengan gigih boleh membawa keuntungan kepada pengusahanya. Berikutan ramai yang meminatinya, syarikat Aming Gunawan Enterprise memilih cotton candy sebagai salah satu perusahaannya. Menurut pengusahanya yang dikenali sebagai Aming Gunawan, hasil dari menjual cotton candy ini sahaja boleh mencecah RM1,000 jika mendapat tempahan yang banyak. Okey, aku mula bisnes ni last 3 years kali. Masa tu kami jual online lah, sikit-sikit lah. Masa tu ada hari keramaian, kami tu menjual Milo atau beli Milo pasal kami jual pakai kapal tu kan. Dan masa tu macam first time lah aku jual, ada lagi sempena pembukaan Jubli Emas Eco Corridor tu. Mula-mula aku berjual pakai troli lah. Troli menyurung ke dalam tu tem ramai-ramai tu kan. Itulah di sana macam aku melihat membuat macam mana ni ada potensial juga untuk masa depan juga. Ini baru start juga kan. Baru start kan kami cuba pun sudah viral. Alhamdulillah ada rezeki. Cotton candy Aming Gunawan ini boleh ditempah melalui online dan media sosial. Selain menjual cotton candy, syarikat Aming Gunawan juga terkenal menjual nasi pandan ayam Siwani. Bagi meningkatkan lagi perusahaannya, Aming Gunawan juga ada mengikuti kursus-kursus yang dianjurkan oleh Darussalam Enterprise Day.
Buat masa ni kami selalunya orang mengutip daripada online lah, daripada social media. Tapi sometimes kami ikut arah booth lah. Kami blu-ray juga daripada 1,000 ke atas juga. Daripada kartun candy pun kami blu-ray dalam masa 3 hari itu pun almost 1,000. Segala nasi pun sehari kami jual 200 bungkus. Kami jual sebungkus RM2. Atau ada sambutan. Cara-cara kami mengira menjual nasi padi pun kami belajar daripada Darussalam Enterprise juga. Aku ikut mengikuti kursus satulah juga, and then belajar macam mana break-even, macam mana mengajar how the future business ni lah. Diorang pun ada mengajar. Kira kerajaan pun ada support orang ni lah daripada kami buat yang bisnes macam ni juga. Pada masa akan datang, pengurus syarikat Amin Gunawan berharap perusahaan ini akan berkembang dan terus dijalankan oleh ahli keluarganya. Okey, arsat kami Amin Gunawan Enterprise ni bukan jaga masa pendek, ia akan berterusan sampai ke anak cucu. So kami dia juga mau terus sukses, biar just slow tapi sustainable atau most important lah. Jadi ketabahan, challenging apa tu semua mesti dilalui daripada pengalaman dan sentiasa belajar lah.